Apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran? Sekiranya Quran ini datang selain daripada Allah SWT, nescaya kamu akan dapati percanggahan di sana sini. Dan inilah kita lihat apa yang Allah jelaskan, Quran tidak ada percanggahan, dan menyebabkan Dr. Gary Miller agama Islam melihat perkara ini. Dan beliau sendiri yang mengkaji Bible nampak percanggahan-percanggahan yang ada dalam Bible. Terlalu banyak percanggahan yang timbul. Bahkan tuan-tuan boleh rujuk dalam Jeremiah chapter yang ke-8 ayat ke-8 hingga 9, di mana Bible sendiri mengutuk dan menjelaskan, how could you claim that you are the wise man? Bagaimana kamu mendakwa kamulah orang yang bijaksana, sedangkan kamu yang telah pun memesung-mesungkan ajaran kita. Ini kenyataan Bible sendiri, bahawa wujudnya pemesungan di dalam Bible. Kembali balik pada cerita St. Paul tadi. Setelah St. Paul mendakwa, peristiwa ini berlaku, conversion, dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah agama Kristian. Daripada peristiwa inilah St. Paul mendakwa beliau telah pun dilantik oleh Jesus sebagai Rasul ke seluruh alam. Jadi apakah perbezaan ajaran yang dibawa oleh St. Paul dengan ajaran Jesus? Yang pertama, ajaran Jesus mengajak manusia ataupun mengajak Bani Israel sahaja, tetapi ajaran St. Paul mengajak seluruh manusia. Berarti daripada akidah ataupun ajaran partikularistik hanya untuk Bani Israel kepada akidah ajaran universal, iaitu dakwah pada seluruh manusia. Yang kedua, ajaran Jesus mengajak manusia untuk berpegang pada akidah tauhid, tetapi ajaran St. Paul mengajak manusia untuk berpegang kepada akidah Trinity. Bagaimana konsep Trinity ini timbul, dan inilah akidah asas yang dipegang oleh kebanyakan masyarakat Kristian sekarang. Akidah ini, Trinity ini timbul dari konsep dia, asasnya daripada konsep original sin. Jadi akidah yang dibawa oleh St. Paul ni, yang pertama ialah akidah original sin, dosa warisan. Apakah dia dosa warisan? Dosa warisan ialah dosa yang dilakukan oleh bapa kita Nabi Adam dan isterinya Hawa ketika berada dalam syurga, memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Kisah ini diceritakan dalam Bible dan juga diceritakan dalam Al-Quran. Namun demikian, Al-Quran menjelaskan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam bertaubat pada Allah SWT dan Allah terima taubatnya. Dan taubat Nabi Adam itu ialah Rabbana zalamna anfusana, yang biasa kita baca ayat doa ni. Namun dalam Bible menjelaskan bahawa dosa Nabi Adam ini tidak diampunkan oleh Allah SWT. Dan dosa ini diwariskan kepada anak keturunan Nabi Adam AS. Dalam agama Kristian, dosa ada dua jenis. Yang pertama, original sin, dosa yang diwariskan daripada Nabi Adam AS. Dan dosa ini tidak dapat dihapuskan dengan taubat. Yang kedua ialah actual sin. Actual sin adalah dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Actual sin boleh dihapuskan dengan taubat. Jadi original sin ini tidak boleh dihapuskan dengan taubat. Jadi seluruh anak keturunan Nabi Adam akan dimasukkan ke dalam api neraka kerana mewarisi dosa Nabi Adam ini. Ini sifat keadilan Tuhan dalam ikut ajaran agama Kristian. Namun demikian, mereka yang meyakini bahawa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh itu, Tuhan tidak mahu melihat seluruh anak Nabi Adam berada dalam api neraka. Because of that, God sent His beloved Son to be the savior of human being. Tuhan menghantar anaknya yang dikasihi sebagai juru selamat. Inilah datang akidah yang kedua, Jesus as a savior. Jesus adalah seorang juru selamat. Kadang kita lihat orang tak stiker kereta, Jesus is savior, Yesus adalah juru selamat. Akidah Jesus dihantar oleh bapanya untuk menyelamatkan manusia pada dosa warisan. Bagaimanakah dosa warisan ini terhapus? Jesus sebagai anak Tuhan incarnate in the form of human being. Datanglah akidah yang ketiga, dinamakan akidah incarnation, iaitu penjelmaan anak Tuhan ke dalam bentuk manusia Jesus Christ. So akidah yang pertama tadi original sin, akidah yang kedua Jesus as a savior, akidah yang ketiga incarnation. Kemudian kenapa Jesus incarnate kenapa anak Tuhan incarnate in the form of Jesus Christ?
to be crucified, untuk mati di tiang salib, berkorban. Pengorbanan Jesus mati di tiang salib, tersiksa untuk menghapuskan dosa anak Adam. Inilah datangnya akidah yang keempat, iaitu akidah crucifixion, pensaliban Jesus. Jesus mati di tiang salib untuk mengorbankan diri dia demi menyelamatkan manusia daripada dosa warisan. Saya tertarik ulasan yang diberikan oleh Yusuf Estate, nyatakan bahawa kalau Tuhan ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan tidak perlukan seorang itu untuk dibunuh demi untuk menghapuskan dosa orang. Wala taziru, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala taziru, seorang itu tidak akan memikul beban wazratun wizra ukhra, tidak akan memikul beban dosa orang lain. Tetapi akidah Kristian nyatakan bahawa Jesus mati tersiksa di tiang salib demi untuk memikul beban dosa yang diwariskan oleh bapaknya Nabi Adam AS dan menyelamatkan manusia daripada azab api neraka. Ingat kembali, pertama tadi original sin, yang kedua incarnation, yang kedua Jesus as Savior, yang ketiga incarnation, yang keempat crucifixion. Yang keempat crucifixion. Yang kelima, apabila Jesus telah pun mati di tiang salib, kemudian beliau dikuburkan. Beliau dikuburkan. Hari yang ketiga, kuburnya kosong. Sebab Jesus telah pun dibawa naik ke langit. Inilah datang akidah yang kelima, dipanggil resurrection, kebangkitan Jesus daripada kubur. Jesus mati di tiang salib, 3 hari dikuburkan, berarti 3 hari Tuhan Kristian tidak lengkap sebab Jesus telah pun mati. Kemudian hari yang ketiga dibangkitkan kembali, dibawa ke langit, dan Bible nyatakan, cerita Saint Paul nyatakan bahawa kubur Jesus kosong sebab tubuhnya telah pun diangkat ke langit. Persoalan yang ditimbulkan di sini, selama 3 hari Tuhan mereka tidak lengkap. Siapakah yang menguruskan alam ini? Because there was no God. God was incomplete at that time. Tuhan tidak sempurna sebab Tuhan telah pun mati. Tapi akidah ini merupakan akidah yang dipegang oleh orang Kristian. Tuhan mereka mati selama 3 hari, kemudian dibangkitkan kembali, naik ke langit. Akidah yang kelima, akidah resurrection, kebangkitan Jesus untuk duduk di sisi Tuhan. Bagi orang Kristian, mereka meyakini Tuhan berada di langit, dan dalam agama Kristian ini Tuhan digambarkan seperti mana manusia. Tuhan Bapa ni dengan tubuh yang sadar, dengan masa yang hebat, dan manakala dayang-dayang lain bagaikan pari-pari budak-budak yang ada sayap terbang sana kemari, itu sebagai pelayan-pelayan di syurga. Tuhan berada di heaven, berada di langit. Okey. Jesus dibawa naik ke langit pada hari yang ketiga selepas dikuburkan, iaitu akidah yang kelima, akidah resurrection. Jadi di sini datanglah akidah yang keenam, divinity of Jesus, ketuhanan Jesus. Jesus is God. Because kalau Saint Paul mendakwa Jesus memberikan wahyu pada beliau, Jesus cannot be messenger of God. Jesus must be God. Dan Saint Paul adalah messenger of God. So datang akidah yang keenam ini, divinity of Jesus, ketuhanan Jesus. Jesus sebagai Tuhan. Jesus sebagai Tuhan. Dan akidah yang ketujuh ialah akidah salvation, kejayaan seorang dengan keimanan, bukan dengan amal soleh. Ini yang menyebabkan kenapa ramai orang Kristian tidak mengamalkan ajaran Bible, sebab akidah yang ketujuh, iaitu salvation, kejayaan di akhirat nanti kerana keimanan Jesus as a Savior, not because of melakukan amal soleh. Sebab tu orang Kristian tidak berkhatan walaupun dalam Bible suruh berkhatan. Orang Kristian makan babi walaupun Bible mengharamkan babi. Orang Kristian memuja patung-patung Jesus walaupun dalam Bible banyak ayat-ayat yang mengatakan bahawa haram mereka memuja dan mengagungkan patung-patung. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku saya Perbandingan Agama, saya jelaskan persamaan Quran dan Bible, tetapi amalan ini ditinggalkan oleh orang Kristian sebab akidah yang ketujuh, iaitu akidah salvation because of iman pada Saint Paul, pada Jesus sebagai juru selamat. Dan akidah yang terakhir ialah akidah Trinity, apabila God the Father is God, kemudian Jesus is God, divinity of Jesus, maka Tuhan adanya konsep Trinity, God the Father, God the Son, and God the Ruhul Kudus, the Holy Ghost.
So the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. Jadi mereka ada berapa Tuhan? But they are one God, bukan 3 Tuhan. Ini satu akidah yang sukar untuk kita fahami, dan akidah kalau kita tanyakan kepada orang Kristian, what does it mean Trinity? The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not 3 God, they are one God. The Father is separated, the Son is separated, the Holy Ghost is separated, but they are not 3 separated God, they are one God. Satu benda yang agak sukar untuk kita fahami. Sebagai penutupnya, saya ulang kembali akidah yang dibawa oleh Saint Paul. Yang pertama tadi, akidah original sin. Yang kedua, akidah Jesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, akidah incarnation. Yang keempat, akidah crucifixion. Yang kelima, akidah resurrection, kebangkitan. Yang keenam, akidah divinity of Jesus. Yang ketujuh, akidah salvation, keselamatan kerana keimanan, bukan kerana amal soleh. Dan yang ketujuh, akidah Trinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.